Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menarik perhatian Datuk Yang Bertua dan Yang Berhormat ahli-ahli parlimen di Dewan Yang Mulia ini mengenai situasi semasa konflik Palestin-Israel. Pada hari Sabtu yang lalu, 7 Oktober, Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, standing order, point of order. Baik, Yang Berhormat Ketua Baru. Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, saya menyambut baik langkah pihak kerajaan menggunakan 14.1I penerangan menteri berhubung dengan isu konflik atau krisis di Gaza mengenai Palestin. Tetapi saya rasa adalah elok jika sekiranya penerangan menteri ini diberikan notis terlebih dahulu kepada pihak kami. To be on record, saya baru diberitahu oleh Setiausaha Dewan Rakyat sekejap tadi, beberapa minit, bahawa diperlukan 5 orang pembahas daripada pemangkang. This is not fair. Ini isu besar. Apa salahnya kita buat besok? Bagi peluang kepada kami untuk menyediakan bahan-bahan perbahasan. Jadi kalau dihabiskan di sini, nanti timbul pembangkang tak bercakap. Jadi tak bolehlah begitu. Saya rasa we caught by surprise. Be professional. Be professional. Ni usul besar ni, usul krisis di Gaza. Ya, saya harap kerajaan be fair. Kita menyanjung baik sikap kerajaan. Ya, tapi saya mohonlah supaya kalau boleh Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun pihak kerajaan memberikan secukupnya notis kepada kita, sebab bila pemberitahuan atau penerangan ini diberikan kemudian dihabiskan pada hari ini juga, besok dah tak boleh bercakap dah. Bagi Wars do not wait for preparation, Yang Berhormat. Yang Berhormat, duduk. Okey, sudah. Saya ambil maklum apa peraturan yang telah dibangkitkan tadi. Baik, Yang Berhormat. Saya menyambung Kota Baru. Sekadar bertanya, misalnya adakah kerajaan juga berunding dengan caucus ahli-ahli parlimen tentang Palestin yang dipengerusikan oleh Ledang, yang sebahagian kami adalah ahli, yang itu juga boleh memberi input kepada proses ini. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Indra Mahkota. Okey, begini. Ya. Peraturan 14.1I jelas. Dan isu yang dibangkit oleh Kota Baru, saya akan mempengerusikan, saya telah menerima senarai oleh pihak kerajaan, saya akan beri ruang kepada pihak pembangkang untuk berbahas sejauh juga. Dan sedemikian, selepas pihak kerajaan berbahas, saya akan beri 5 minit ya. Dan apa yang saya telah diterimakan, perkara ini boleh dibahaskan ya, sebagaimana telah dinyatakan sini. Saya akan beri 5 minit selepas pihak kerajaan, senarai kerajaan telah ada, saya akan beri kepada pihak pembangkang. Tidak jadi masalah. Dan ini saya Yang Berhormat Kota Baru, I invoke. I invoke. It's okay. I'm not disturbing. Perkara 43, peraturan 43, saya nak nyata on record juga. Sebagaimana Yang Berhormat nyatakan on record, I want it to be on record supaya seimbang. Ya. Saya mengkuasakan peraturan 43, 99 dan 100 dan 100. So, tidak jadi masalah ya. Perkara ini. Boleh saya nak dapat pencerahan daripada Yang Berhormat Speaker. Penerangan menteri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini berkaitan dengan isu Palestin tidak tersenarai di dalam aturan urusan mesyuarat hari ini. Adakah boleh dibentangkan? To be on the, saya agree 14.1I itu boleh dimasukkan dalam AUM. Tapi hari ini tidak ada. So we are caught by surprise dengan izin. Tak boleh macam tu. Yang Berhormat Kota Baru. Ya. Perkara ini jelas, if you read dengan izin perkara 14.1 dan aturan majlis telah ditetapkan oleh pihak pengurusi penentu majlis ya. Yang Berhormat pun tahu siapa speaker dan juga pengurusi majlis. Dan tidak jadi isu bagi, tidak melanggar pun apa-apa peraturan. Jadi, kita teruskan dengan urusan majlis. Silakan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. terima kasih Yang Di-Pertua. Kita sebagai ahli-ahli parlimen di Dewan Yang Mulia ini sangat prihatin
mengenai situasi semasa konflik Palestin-Israel ini. Dan kita tidak boleh tunggu besok kerana ini suatu perkara yang sangat-sangat penting. Yang berdua, pada hari Sabtu yang lalu, 7 Oktober, dunia dikejutkan dengan berita yang amat menjedihkan dari bumi Palestin. Pertempuran terbaru di Palestin dengan skala yang amat besar tidak pernah difikirkan tetapi telah meletus. Sejak sekian lama telah menjadi resmi di halua telinga kita, pertempuran sedang berlaku antara Palestin dan rejim Zionis, khususnya di Palestin, akibat tindakan provokasi dan penindasan berterusan oleh penjajah Israel yang kekal dengan dasar kuku besi dan apartheid yang mencengkam penduduk Palestin. Ribuan saudara mara kita di Palestin telah gugur syahid, cedera dan ramai yang meringkuk di dalam penjara tanpa perbicaraan yang adil. Ibu bapa kehilangan anak, isteri diputuskan kasih sayang, suami dan anak-anak kecil hilang tempat bergantung. Sebagai negara yang bertunjang kepada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keihsanan, sudah pasti Malaysia tidak menyokong apa juga gerakan atau tindakan yang kesannya akan menyebabkan kehilangan nyawa, khususnya orang awam yang tidak bersalah. Insiden terbaru di Palestin amat dahsyat dan mengakibatkan kehilangan nyawa yang besar di kedua-dua pihak, selain ribuan yang tercedera dan kerosakan harta benda yang teruk. Adakah ini yang dunia hendak atau nanti-nantikan? Sebelum kita menuding jari kenapa pihak Palestin mengambil tindakan nekat Sabtu lalu, selamilah dahulu mengapa tindakan besar ini diambil. Yang kedua, konflik di Palestin telah berlarutan sejak 75 tahun yang lalu. Selama ini rakyat Palestin telah menjadi mangsa kepada pendudukan haram Israel, penderitaan dan penindasan setiap hari oleh polisi kuku besi rejim Zionis. Tanah air sendiri dirampas tanpa belas ihsan, dan pencerobohan yang berterusan ke atas Masjid Al-Aqsa. Jutaan warga Palestin telah diusir, tidak dapat kembali ke tanah air mereka sendiri dan perlu menumpang di negara-negara lain. Malangnya, masyarakat dunia khususnya pihak barat berterusan dengan sikap acuh tidak acuh, menutup sebelah mata, mungkin kedua mata, membenarkan kekejaman oleh rejim Israel tanpa sebarang tindakan punitif. Tindakan berat sebelah ini terus menimbulkan persoalan berhubung ketidakadilan di dalam penguasaan prinsip dan undang-undang antarabangsa. Kenapa ada dua pendekatan yang berbeza? Krisis Ukraine misalnya, pihak barat dengan secepat kilat memberi sokongan kepada Kiev. Malangnya, apabila melibatkan Palestin, ia tidak langsung diindahkan. Hatta mana-mana masyarakat yang sekian lama hidup dalam penindasan, kesengsaraan, kezaliman tanpa pembelaan sudah pasti ada tahap kesabarannya. Inilah yang terjadi di bumi Palestin selama ini. Tindakan provokasi dan penindasan ini semakin meruncing
sejak rejim Israel didukung oleh parti berhaluan radikal menguasai Tel Aviv. Antaranya tindakan provokasi melampau seperti pencerobohan di dalam Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitarnya semasa pengunjung beragama Islam maupun Kristian sedang mengerjakan ibadah masing-masing. Sikap Israel ini jelas membuktikan bahawa mereka bertindak menyerang sesuka hati tanpa mengira kesucian agama lain. Rentetan daripada kemarahan yang tidak dapat dibendung sudah pasti menjadi lumrah manusia dan telah dibuktikan dalam sejarah peradaban dunia. Golongan yang teraniaya ini pasti akan bangkit mempertahankan hak mereka yang telah dicorak-carikan. Yang kedua, pendirian dan dasar luar negara oleh kerajaan Malaysia. Dalam konflik Palestin-Israel ini adalah jelas dan tidak pernah berubah. Perjuangan membebaskan tanah dan hak Palestin akan tetap menjadi salah satu tunjang keutamaan dasar luar kerajaan Malaysia. Malaysia kekal berpendirian bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak, bebas daripada pendudukan haram Israel, hak dikembalikan tanah yang telah dirampas oleh Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara mesti terus diperjuangkan oleh negara dan rakyat Malaysia. Pendirian lantang dan tegas Malaysia telah kerap kali dinyatakan secara jelas dan terang di setiap lapangan. Keadaan dan masa telah memperlihatkan perkara ini. Ini termasuk pendirian kita. Siapa pun yang menjadi Perdana Menteri Malaysia, sama ada dulu di sebelah sana atau di sebelah sini, kita tetap berpendirian jelas. Sama ada di Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSCR, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali atau NAM dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia tetap tegas memperjuangkan nasib rakyat dan negara Palestin. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York pada 22 September yang lalu telah dengan tegas menekankan pendirian Malaysia mengenai isu Palestin. Ketegasan Malaysia juga jelas dapat dilihat berdasarkan kenyataan keras yang seringkali dikeluarkan negara dalam mengecam dan membantah segala bentuk provokasi dan tindakan keganasan rejim Israel. Ini termasuk menggesa masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNSC, untuk terus menekan rejim Israel agar menghentikan dasar apartheid dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Malaysia malah turut menyertai beberapa negara lain dalam mengemukakan kenyataan bertulis kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ pada 25 Julai tahun ini mengenai pendudukan, penempatan haram dan pengilhakan atau pengambil alihan wilayah tanpa kebenaran yang berpanjangan ke atas wilayah Palestin sejak 1967. Malaysia terbuka dan akan terus menyokong segala usaha konkret dan realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik Palestin-Israel ini. Penyelesaian ini hendaklah berdasarkan peruntukan undang-undang, khususnya undang-undang antarabangsa dan resolusi Majlis Keselamatan PBB serta memenuhi teras-teras yang telah saya kemukakan tadi. Ia juga termasuk memberi sokongan terhadap keabsahan rakyat Palestin
membentuk sebuah negara yang bebas dari pencerobohan Israel yang berterusan dalam meluaskan penempatan Yahudi di tebing barat. Sokongan tidak berbelah bagi negara kita dan rakyat kita amat jelas dan merentasi segala aspek baik dari segi politik, ekonomi dan penyaluran bantuan kewangan. Pembangunan kapasiti termasuk pembangunan semula infrastruktur. Sumbangan dan bantuan ini disalur dengan pelbagai cara sama ada secara dua hala, serantau atau pelbagai hala. Alhamdulillah, setakat ini bantuan kita bagi membantu rakyat Palestin tidak pernah terhenti. Selain daripada bantuan kerajaan, kita juga turut membantu menyalurkan sumbangan kemanusiaan daripada dana yang dikumpul dari sumbangan awam. Ia dilaksana melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin atau AAKRP yang dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri. NGO-NGO yang berhasrat untuk membantu rakyat Palestin bolehlah menggunakan saluran ini. Yang Dipertua, saya sesungguhnya amat berterima kasih atas sokongan berterusan dan keprihatinan daripada setiap ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini mengenai isu Palestin. Di Dewan Yang Mulia ini seringkali wujud percanggahan dan perbalahan antara kita mengenai pelbagai isu antara pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Namun, tak kala timbul isu Palestin, pasti Dewan Yang Mulia ini bergegar dengan suara keramat kesemua ahli-ahli Dewan menzahirkan solidariti bersama kita untuk menyokong Palestin. Kita menjadi satu, senada dan sehati sejiwa menyokong perjuangan dan hak rakyat Palestin atas dasar kemanusiaan. Atas semangat perpaduan dan solidariti rakyat Malaysia dan berdasarkan prinsip-prinsip Malaysia Madani seperti kemampanan, kesejahteraan, hormat dan ihsan, saya memohon ahli-ahli yang berhormat semua untuk menyokong sepenuhnya ketetapan seperti berikut. 1. Malaysia amat bimbang dengan ketegangan yang semakin memuncak di bumi Palestin yang telah melihat ribuan nyawa melayang termasuk orang awam yang tidak berdosa, bilangan kecederaan yang semakin meningkat mendadak dan kerosakan harta benda yang amat besar. Kedua, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu mengambil tindakan segera untuk menggesa semua pihak menghentikan segala tindakan keganasan dan pertempuran demi menghormati dan melindungi nyawa orang-orang awam di Palestin. Ketiga, masyarakat antarabangsa hendaklah meningkatkan tekanan ke atas semua pihak untuk mengambil tindakan segera menghentikan pertempuran demi keamanan dan kestabilan serantau. Dan keempat, rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas daripada pendudukan haram Israel. Hak dikembalikan tanah yang telah dirampas oleh Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dan dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Yang Dipertua, Malaysia berpendirian teguh bahawa setiap konflik boleh diselesaikan di atas meja rundingan. Malaysia percaya bahawa satu hari nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Palestin akan dibebaskan dari cengkaman rejim Zionis dan akan mendapat semula hak-hak mereka yang diperjuangkan selama ini. Semoga konflik yang berlaku akan dimuktamadkan dan seluruh dunia perlu memainkan peranan dan tanggungjawab secara kolektif tanpa mengira apa-apa kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.